Siapa nak tanya soalan ke? Pulang ke Ustaz. Takut orang dia nak tanya di ujung kelas ke. Kalau nak tanya bolehlah celah-celah. Boleh insyaAllah. Tapi takut Nanti tanya celah Ustaz, takut mengganggu lain pula. Mengganggu suara. ikutlah, serahlah. Nanti nak cakap dulu, cakap lah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tuan Guru Ustaz Ahmad Ridhoddin dan yang saya hormati para peserta daurah yang hadir secara alamiah pada hari ini. Alhamdulillah, saya mewakili Pertubuhan Mukmin Genius mengucapkan ribuan terima kasih dan jazakallah khairan katsira kepada Tuan Guru kerana sudi meluangkan masa dan menerima pelawaan kami untuk membuat daurah kitab tauhid pada hari ini, pada minggu ini. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Tuan Guru untuk membimbing dan memimpin bacaan kitab Umdatul Talib Al-Mujtahid bagi syarah kitab Faridatul Faraid, insya-Allah. Dekat mana kita nak baca? Muka surat 43 Ustaz. 47? Bukan. Minta maaf Ustaz. Muka surat 29. 29. 29 baris Kat mana? baris ke-6 daripada atas. Wajib pada kenapakan akal itu barang yang sungguh dan sungguti. Dia 5 baris pada atas lah. Dan erti wajib tu. Hujung tu. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu secara maya lah dalam pengajian daurah. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk hidup atau beri kesihatan pada kita. Mudah-mudahan daurah kita ni berjalan lancar. Ikut anak-anak tak mau lah. Daurah ni online ni anak bukan suka sangat. Banyak minta tapi anak tak mau lah. Tapi Melaka ni selalu duk minta. Jadi anak terpaksa. Jadi anak terpaksa kena terima. Tapi insya-Allah apa-apa pun alhamdulillah lah. Tidak bukan senang juga anak nak terima lah. Tapi kerana selalu berhubung Ustaz Raub sendiri. Rajin duk tanya khabar, tanya tentang daurah-daurah ni, jadi anak bacalah. Terpaksa ni bukan tak ikhlas. Tapi kerana banyak minta, jadi anak tak mau sangatlah. Tapi orang Melaka insya-Allah rajin mengaji. Itu istimewa tu. Ada orang terkejut juga anak terima daurah Melaka ni. Orang Melaka ni alhamdulillah rajin mengaji. Dan rajin duk tanya, rajin duk minta.
Jadi anda pun kenal lah, anda terima pintakan itu. Alhamdulillah. Kita baca kitab ni Syarah Faridah. Syarah Faridah ni dia kitab payah lah. Faridah pun payah. Apatah kali syarah. Dan lagi Syarah Faridah ni jarang dibaca. Di Patani pun tak ada Tok U baca. Syarah Faridah ni. Jadi kitab ni jarang dibaca. Jadi dia agak istimewa lah. Kalau kita mengaji kitab ni, Alhamdulillah. Bila kita mengaji Syarah Faridah, bermakna kita mengaji Faridah. Automatik Faridah tu kita dapat. Jadi bila sebut syarah tu memang agak payah lah kan. Dia bukan kitab mudah lah, kitab payah. Jadi kita akan terus baca muka surat 29, 5 baris di atas, hujung sekali. Kata Syekh, dan erti perkara-perkara yang wajib pada kenampakan akal. Dan erti perkara-perkara yang wajib pada akal, pada kenampakan akal itu, apa dia wajib tu? Barang yang sungguh dan sunguti, yang tiada tasawu pada akal ketiadaannya. Kita baca matan dulu. Jadi wajib ni perkara yang tiada tasawu, tergambar terupa pada akal ketiadaannya. Jadi akal tak terima ketiadaannya. Dia bila sebut perkara, perkara tu kalau Arab al-wajib atau lapah wajib, itu perkara, isim fa'il. Kalau wujub mesti. Kalau wajib perkara yang mesti. Kena bagi beza. Kita Melayu ni wajib Arab mah. Melayu terjemah wajib. Tu yang jadi payah. Padahal wajib tu lain. Wujub tu lain. Sebab tu bila hukum akal ni, orang Melayu kita ni, orang kampung duk mengajar. Lebih-lebih kampung duk mengajar apa? Hukum akal tu wajib, mustahil, harus. Hukum akal bukan wajib, mustahil, harus. Hukum akal wujub, istihalah, jawaz. Wujub tu mesti, istihalah tu tidak. Jawaz tu perkara yang jawaz tu menerima. Tidak menerima, boleh, mesti, boleh tidak. Itu. Kalau sebut perkara, itu dia kena dekat wajib. Itu Arab kan? Lepas tu kalau pada dan murid dia bila terjemah wajib ni, perkara yang wajib, dia kena dekat wajib. Kalau kata wajib, mungkin dia terjemahan daripada wajib. Tu. Sekarang ni kita duk bincang di wajib perkara. Kalau wujub tak kena kat perkara. Perkara ni pada macam Allah. Allah tu wajib. Kudrat dia wajib. Sifat-sifat dia wajib. Kenapa wajib? Kerana wujub. Kita terima apa? Sebab apa wajib? Kerana wajib. Kita Melayu pun terima wajib. Dia jadi masalah. Jadi kita lebay-lebay kampung ni, dia bertukar. Sebab apa? Tok U terjemah wujub itu wajib. Jadi dia kata hukum akal tu wajib lah. Sebab sedangkan wajib tu terjemahan daripada wujub. Wajib tu pula tak ada terjemahan. Wajib tu Melayu terjemah wajib juga. Jadi keliru lah. Istihalah maknanya tidak. Tapi Melayu terjemah istihalah tu mustahil. Dan istihalah dan mustahil. Mustahil tu terjemahan. Pada Arab istihalah lain, mustahil tu lain. Wajib lain, wujub lain. Jaiz lain, jawaz pun lain. Itu yang jadi bila keliru hukum akal tu. Wujub, istialah, jawaz, wajib, mustahil, harus. Itu yang jadi tukar. Tok U duk kata hukum akal wajib, mustahil, harus. Dia kata gitu.
Tok Guru terjemah. Wujub, wajib, istialah, mustahil. Ha, kena belajar elok. Dan erti perkara-perkara. Perkara tu kena dekat zat Allah, sifat-sifat dia tu perkara. Perkara ni Arab sebut wajib. Sebab tu. Bukan wujud, wajib isim fa'il. Perkara-perkara yang wajib. Mana pak? Pada kenampakan akal itu barang. Barang tu kena dekat sesuatu yang bersifat dengan mesti. Mana? Zat Allah sifat dia. Barang yang sungguh dan sunguti. Sunguti ni lebih kurang je. Semua sunguti ni asal daripada sungguh mesti. Sungguh, kemudian sunguti. Sungguh dan mesti. Jadi sungguh mesti. Jadi orang petani jadi ringkaskan sunguti. Sungguh ti. Nah tu. Dia sungguh ni bila kita dengar saja. Sungguh ti ni bila kita berhadapan dengan benda tu. Macam kalau kita kata apa? Kita dengar kata cawan pecah. Itu sungguh. Kemudian kita pergi tengok memang cawan pecah. Itu sungguh ti. Itu ya. Oi sungguh ti sungguh dan mesti. Itu sungguh ti. Tapi dia terjemah sungguh ti. Nah itu. Kena sengau sikit. Sungguh ti. Yang tiada tasawuf, artinya tasawuf tak terupa dan tak terima, tak tergambar. Akal kita tak tergambar, tak terupa. Dan tak terima pada suluhan akal akan ketiadaannya, artinya ketiadaan barang itu. Ni barang tu wajib lah. Kita tak terima kata wajib tu tak ada. Contohnya wajib. Allah. Kan Allah wajib al-wujud. Wajibul wujud. Allah tu wajib. Akal tak terima kata Allah tu tak ada. Nah itu. Kudrat wajib. Akal tak terima. Tuhan ni tak ada sifat kudrat, tak ada sifat-sifat yang lain. Pada akal, pada suluhan. Dia kalau akal tak suluh, dia kalau semata-mata akal ni tak dikira. Orang kafir. Allah tak ada. Padahal Allah tu wajib. Tapi akal tu bila dia bersuluh, bila dia tasawuf, bila dia gambarkan, bila dia buat, bila dia suluh, baru dah dia akan hukum. Kata Allah ni wajib ada. Sebab tu dia kait suluhan akal. Kalau semata-mata akal tak boleh. Pada suluhan akal akan ketiadaannya. Artinya nya tu ketiadaan barang. Dia nak abang kata artinya nya tu. Artinya nya ketiadaannya tu. Kita faham tu bahasa kitab tu. Sebab tu dia kata apa? Artinya, arti ketiadaannya. Ketiadaan barang itu. Itu dia nak taksir domain. Kitab ni kalau kita mengaji, kalau kita baca faridah, kita tengok dia senang. Boleh baca faridah kat masjid. Sebab domain apa semua dia buat siap. Atau cuma kitab ni payah dapat. Dan payah orang ajak, payah kita jumpa. Ni macam ni. Ketiadaannya mana? Arti dia ketiadaan barang tu. Barang tu lah domainnya tu. Kata ganti daripadanya. Artinya ketiadaan barang itu dengan makna bahawasanya tak mengaku hati dan tak membenarnya hati akan tidak ada barang tu. Hati tak terima kalau tak ada barang tu. Apa barang? Wajib tu lah. Siapa dia? Allah. Sifat-sifat ma'ani dia dan ambil jirim, ambil lapang. Itu kalau misal bagi makhluk. Hanya mesti mengakunya. Nya hati. Jaga domain. Mesti mengakunya hati dan membenarnya hati akan sungguhnya barang itu. Mesti sungguh. Dan sungguhtinya barang itu. Kena faham tak? Ini dia nak masuk payah ni. Dalam Baqarah pun lebih kurang macam ni ibarat dia.
Hak bawah ni. Kita baca dulu, lepas nanti kita akan hurai. Mesti mengakunya hati dan membenarnya hati akan sungguhnya barang itu dan sungutinya barang itu. Sungguh dia. Sama ada bersifat ia barang tu pada ketika sungguh dan sungguh itu dan sunguti itu dengan ada betul-betul, dengan ada betul, ada betul, yang lawan tak ada. Siapa pernah mengaji dia faham lah, dia boleh kesal lah. Kalau tak faham atau tak pernah mengaji, dia tak boleh nak kesal begini. Hak ni ibaratlah macam bakurah. Siapa reti ni dia reti ibarat bakurah. Siapa reti ibarat bakurah, dia akan reti ibarat. Iaitu suatu yang ada betul-betul tu. Iaitu zat dan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Dan jirim-jirim. Dan arat-arat. Ini hak kita. Arat-arat baharu. Dia zat Allah. Dia panggil ada lagi sungguh lagi ada. Sifat ma'ani ada lagi sungguh atau sungguh lagi ada betul-betul. Adapun lain pada sifat ma'ani, dia hanya sungguh je. Dia bukan ada. Diri dia tu bukan ada, bukan dia tak ada kat Tuhan. Diri dia tu bukan ada, hanya sungguh. Dan masuk juga perkara yang sungguh lagi ada, mana? Dan jirim-jirim. Dan arat-arat baharu. Jadi bila sebut jirim, dia mesti benda ada. Benda tak ada, dia tak panggil jirim. Dia panggil jauhar. Kalau hak benda besar, benda bahasa tak nampak. Macam jauhar siri. Jauhar latif. Itu jenis benda tak nampak. Tapi kalau jirim, dia mesti kenal kepada benda yang ada betul-betul. Dan arat-arat. Itu arat. Arat ni sifat-sifat kita. Arat-arat baharu. Dia disebut arat, dia mesti baharu. Dia panggil sifat tu sifat lil kasyifah. Sifat tu sifat nak membuka hakikat, nak mencerita hakikat arat. Sebab arat ni dia mesti baharu. Tak ada arat qadim. Dan arat-arat baharu. Atau dengan adami. Jaga. Apa kepada dengan ada. Apa kepada ada betul-betul. Ini. Ada satu barang itu, ketika dia bersifat dengan sungguh, dia tu ada. Dan ada satu barang itu, ketika dia bersifat dengan sungguh, dia tu adami, benda jenis tak ada. Mana? Iaitu adami itu. Sifat salbiah. Sifat salbiah. Sifat salbiah dia adamiah. Ada. Sifat salbiah sungguh tak sungguh? Tapi ada tak? Tak ada. Nama pun salbiah. Apa salbiah? Salbiah ni yang dibangsa kepada tiada. Itu kalau terjemahan dah. Makna dia lain pula. Apa ada ni? Sifat salbiah ni, madlul dia, isi dia, atau perkara yang ditunjuk. Macam saya. Nama Din. Madlul saya ni. Madlul tu saya. Macam kek. Kek tu nama. Madlul dia. Tu. Hak bulat petak. Warna kuning tu manis tu. Itu madlul. Sifat salbiah. Madlul dia. Madlul dia Adam. Apa Adam? Diri dia ialah ketiadaan. Bila disebut kidam, kidam tu kan sifat salbiah. Apa kidam? Tak awal. Itu tak awal tu dengan madlul. Adamiah ni apa dia? Madluluha Adam. Dia ada satu lagi subutiah. Subutiah ni madlul subut. Isi dah, diri dah bila kita bincang, dia tidak terus kita faham sebelah tidak.
Macam kita kata wujud. Ada. Kita tak kata wujud. Oh, tak ada. Dah. Kita kata juga tapi bukan terus secara langsung selepas pada itu. Tapi salbiah secara langsung. Kidam. Oh, tak awal. Bakok. Oh, tak akhir. Botak. Oh, tak berambut. Bujang. Oh, tak beristeri. Nampak tak? Ada sifat-sifat yang lain, dia panggil subuti. Madlul subut. Apa subut? Dia tidak terus menunjuk kepada Nabi. Ada apa salbiah? Adami. Apa adami? Madluluha adam. Kita faham elok ni. Kita nak mengajak dah sifat salbiah tu apa? Salbiah. Sifat hak menapi barang tak layak. Itu tak betul. Atau dengan hal. Hal pun tidak. Sama ada bersifat dengan adami seperti salbiah atau dengan hal. Jaga tu. Atau pada dengan ada. Dengan adam, dengan adami, dengan hal. Nampak tu? Jadi pada sifat ni, dia ada sifat yang wujudi, ada yang adami, ada yang hali. Itu dia pecahan. Tanpa kita sedar tu, dia dah pecah dah tu kan. Atau dengan ada, atau dengan adami, atau dengan hal, atau dengan perkara iktibari. Itu dia panggil al-asya' al-arba'ah. Atau dengan hal. Atau dengan perkara iktibari, amrun iktibari. Dia panggil al-asya' al-arba'ah. Perkara yang 4, wujudi, adami, hali, iktibari. Sifat wujudiah, sifat ma'ani. Sifat adamiah, sifat salbiah. Haliah, umurun iktibariah, itu nafsiyah dengan maknawi. Sifat nafsiyah, ada ulama kata dia hal, ada kata amr iktibari. Sifat maknawiah, ada ulama kata hal, ada ulama kata amr iktibari. Kita dapat ilmu satu, banyak ilmu dah ni. Dia panggil al-asya' al-arba'. Iaitu hal atau amr iktibari itu tapi kita ambil iktibari lah. Iaitu perkara iktibari itu sifat nafsiyah atau sifat maknawiyah. Tapi atas khilaf pada keduanya. Pada keduanya sifat nafsiyah dan maknawiyah. Ni, lagu mana? Wujud sifat nafsiyah. Abu Hasan Syadi kata, wujud tu ain mawjud. Jadi amr iktibari lah wujud tu. Nama tu amr iktibari lah. Di lain daripada Abu Hasan Syadi, wujud tu lain, mawjud lain. Cuma wujud tu dia panggil hal. Ada pun tak ada pun tak. Hal dia panggil. Itu silah, itu isi lain daripada Abu Hasan Syadi. Maknawiyah macam juga. Maknawiyah, Abu Hasan Syadi kata apa? Maknawiyah tu, adanya makna di Tuhan. Maknawiyah bukan satu sifat yang lain tak. Maknawiyah sama bagi ada sifat makna di Tuhan. Tapi tu maknawiyah tu amr iktibari. Tu Abu Hasan Syadi. Ulama lain kata apa? Ada. Maknawiyah tu satu sifat yang lain pula. Dia menambah satu sifat yang melekat, yang memahamkan kita lekatnya makna di Tuhan. Dia satu sifat yang lain. Tapi ada pun tak ada pun tak ada. Itu dia panggil hal. Faham bagi tak faham boleh tanya. Baik. Dan ini dia nak buat misal. Jadi kesimpulannya, rumusannya apa dia? Wajib ni ialah perkara yang sungguh dan sunguti. Bila kata wajib ni perkara yang sungguh, tiap-tiap yang perkara yang bersifat dengan sungguh, dia ada dua. Kadang-kadang ketika dia bersifat dengan sungguh, dia tu ada. Macam ma'ani. Jirim, arat. Itu dia panggil apa? Dia sungguh dan ada. Dan ada ketika dia sungguh,
dia tu jenis adami. Mana? Sifat salbiah. Sifat salbiah dia sungguh. Tapi dia passion tak ada. Kita terjemah passion. Adami ni passion tak ada. Dia Adam tak ada. Adami passion tak ada. Dia passion dia. Dia bukan tak ada. Passion tak ada. Ada. Tak ada lain. Passion tak ada lain. Passion dia bukan tak ada. Jenis tak ada. Yang kedua, hal. Ini dia panggil ketika dia bersifat dengan sungguh, dia tu wujud macam makni. Dan dia tu adami macam salbiah. Dan dia tu hali. Mana? Macam sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah atas khilaf. Dan ketika dia sungguh tu, dia maknawiyah. Jadi kesimpulannya, sifat-sifat Tuhan yang wajib ni sungguh dia panggil. Sungguh di Tuhan. Kenapa? Nafsiyah sungguh. Salbiah sungguh. Makni pun sungguh walaupun dia tu ada. Setiap ada dia mesti sungguh. Tapi setiap sungguh tak semestinya ada. Sifat nafsiyah sungguh. Tapi bukan ada. Sifat salbiah sungguh. Tapi bukan ada. Sifat makni sungguh lagi ada. Dan sifat maknawiyah sungguh. Dan tapi dia bukan ada. Faham? Jadi, bila kita cakap secara umum, secara borong, secara keseluruhan, perkara yang wajib ni, perkara yang sungguh dan sungguh ti. Masuk habis. Kalau kita kata, perkara yang wajib ni, perkara yang ada, hanya masuk sifat makni. Makni dia yang ada. Dia masuk jirim, dia masuk arat. Adapun hak jenis benda hak bangsa hal amul tibari tak masuk dalam wajib. Itu. Dan bermula misal bagi wajib pada kenampakan akal itu ada ia misal itu. Seperti mengambil lapang bagi jirim. Ambil lapang bagi jirim. Wajib tak? Wajiblah jirim ambil lapang. Ada. Tak nama jirim kalau tak ambil lapang. Bahkan ambil lapang jirim sifat nafsiyah bagi jirim. Apa benda sifat nafsiyah? Takkan dikatakan jirim kalau tak ambil lapang. Itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat yang tak Mala tatahaqqaqu zat bidunihi. Tak tahakkuk, takkan diberi nama dengan jirim kalau tanpa dia. Mana? Ambil lapang. Siapa reti mengambil lapang? Ambil lapang ni bukan ambil. Mula tak ambil lapang, lepas tu ambil. Tak, dengan makna memenuhi. Dia disebut mengambil, dia macam perbuatan tau. Macam kita ambil buah muktan. Ambil lapang. Tak, bukan ambil lapang, memenuhi. Jirim ni, dia tak mengambil, dia memenuh. Tapi tak salah ibarat mengambil tu. Kita lah kena hurai. Sebab tu dia kata, dengan makna memenuhi oleh sesuatu. Apa dia sesuatu? Bayan. Daripada umpama toko kayu. Toko tu tongkol kayu. Tapi orang tadi memang toko. Baca T-O-K-O, toko. Kalau kami Penang panggil tongkoi. Tongkoi kayu. Kita baku panggil tongkol kot tu. Tongkol kayu. Utara panggil tongkoi. Lantam tadi toko. Toko. Batu, toko batu. Toko sebut. Toko kayu. Tongkoi kayu. Tongkol kayu. Atau batu. Atau tanah. Kayu memenuhilah. Mengambil ruanglah. Oleh kayu, tongkoi kayu. Toko ni objek lah. Kayu atau batu atau tanah atau lainnya. Daripada sekalian makhluk. Akan lokang. Lokang ni ruang. Umpama tokonya. Semacam ni toko je lah. Lokang ni. Lokal.
Kalau orang tanya banyak lokang. Kita baca baku lokang. Lokang ni ruang dia lah. Ruang. Umpama toko. Apa umpama toko? Kalau tongkol kayu tu, kalau toko batu tu bulat, maka luang ni bulat lah. Takkan pula batu tu bulat. Bila dia ambil batu, ruang tu jadi petak. Itu pernah lokang. Lokang ni ruang dia. Kalau tongkoi tu, kayu tu panjang, ruang tu jadi panjang. Bila kita cabut jadi panjang. Kalau batu tu petak, bila kita tak di ruang, kalau boleh dikeraskan ruang tu dan dicat, kita buang batu tu petak. Itu makna dia. Iaitu lokang tu. Lokang tu luang. Luang tu ruang. Tu, luang. Memenuhi masa luang. Luang tu ruang. Dan kosong. Jangan baca kasung pula. Kosong. Kosong. Duk baca luang dan kosong. Bukan kosong. Kosong. Yang tiada padanya pada luang itu suatu daripadanya ruang itu. Tak ada suatu pun. Maknanya ruang kosong. Luang yang kosong. Tidak ada suatu padanya. Yang dipadukan juga. Yang dipadu ni sifat bagi kosong. Kosong yang difardu. Dia panggil al-faraq al-muqaddar. Yang ditakdir, ya al-mauhum. Yang disangka saja. Yang dipadu dan ditakdirkan sungguhnya kosong tadi. Padahal bukan kosong sungguh. Padu takdir kosong ya. Padahal penuh dengan angin udara. Dan ditakdir sungguhnya pada sangkaan pandangan zuhir. Pandangan zuhir lah. Pandangan zuhir mana ada nampak angin tu. Rasa je angin tu. Nampak tak? Tapi kalau nampak, tak ada ruang kosong. Penuh dengan angin. Sebab tu kosong-kosong kita ni, dia panggil al-faraq al-mauhum atau al-muqaddar. Lapang yang disangka saja, adalah lapang yang ditakdir. Takdir saja lapang, padahal tak lapang. Tahu mana tak lapang? Cuba kita buat tangan macam ni. Berasa berangin tak? Berangin. Makna apa? Tangan kita ni, toko tangan kita ni, duduk kedah. Duduk berlawan dengan udara. Itu yang berasa tu. Dia seolah macam jahah sama jahah bertepuk. Sebab tu dia berasa. Cuma hak ni jahah kasih, hak ni jahah laki. Itu dia. Apa kalau kita mengaji betul-betul, tak payah ni. Ni kalau orang tak mengaji tak boleh baca ni. Yang kita boleh baca, faham pun tak bahasa dia. Kalau boleh baca pun kadang-kadang tak faham. Bukan tak faham bahasa petani. Bahasa istilah dia guna tu. Bahasa petani tu asing. Tapi hadir duk beritahu tu. Mana? Yang dipadu takdir tu. Pada sangkaan pandangan zuhir ketika dipindahkan umpama toko itu. Toko tu bila kita cabut mari, bertakuplah angin. Tapi kita tak nampak pun. Angin tu bertakuk. Ni macam handset ni. Macam benda ni duduk ni. Angin duduk keliling dia. Bila saya cabut, pom, angin takuk. Bila saya letak, pom, angin duduk. Kita tak nampak pun, kosong tu. Angin tu kita tak nampak. Yang kita nampak pada zahir kosong. Dan tiada masuk angin padanya pada toko tadi. Iaitu luang tu. Luang yang kosong tu. Itu dia. Yang dinamakan dengan lapai mauhuma bahasa tani. Bukan lapan. Lapai. Lapai ni lapang. Lapai. Jangan baca 8, nombor 8 pula. Dan 8. Bukan 8, lapai. Lapai ni lapang.
Lam alif pa-nya lapar. Jadi dia terima lapar. Bahasa bertani satu hal. Bahasa istilah tauhid satu hal. Faham satu hal. Cuma kita ni nak khatam payahlah. Lambat sikit lah. Tu pandai. Dia pun pandai dia baca kita ni. Kalau tidak tak jenuh ni. Kalau pergi Melaka boleh 2 hari lah. Boleh 2 hari baca. 2 hari baca macam tu lah. Ni pun kita laju-laju dah kan. Kalau betul-betul lagi, teruk lagi. Tapi ni bukan lagi sangat kita cerita habis hari yang berkata hidup simpan pula. Cuma tak hurai bagi panjang lah. Cuma tapi kita cerita habis lah. Yang dinamakan dengan lapar yang mauhumah. Dia panggil faraq al-mauhumah. Lapar yang disangka. Arti lapar mauhumah. Lapar yang disangkakan akan dia lapar. Dengan makna mana? Lapar yang disangka. Sangka je. Bukan lapang sungguh. Dengan makna bahawasa luangan yang di antara langit dan bumi ini ketiadaan suatu. Mana ada luang di antara langit dan bumi ini? Mana ada luangnya? Tak ada luangnya. Tak ada. Semua penuh dengan angin ni. Mana ada luang semua? Bahasa tu bahasa kampung tapi sedap huraian dia. Kalah lagi. Puak-puak fizik kalah lawan. Lapar yang disangkakan akan dia lapar. Luang yang disangkakan dengan makna bahawasanya luangan, lapangan yang di antara langit dan bumi ini ketiadaan suatu. Mana ada lapangan pada sangkaan pandangan zahir. Kita kata lapangan terbang. Bukan ada pun lapangan tu. Lapangan terbang tu, lapang tu. Kita kata je lapangnya. Padahal bukan. Penuh dengan angin. Tak ada angin, mati. Tapi dah zahirnya tak nampak. Nampak dia kosong kan. Panggillah lapangnya. Dia kena cakap tani macam ni. Baru dia sedap tu. Dengan makna bahawasa luangnya yang di antara langit dan bumi ini ketiadaan suatu pada sangkaan pandangan zahir. Padahal sungguhnya telah memenuhkan dia luangnya tu yang di antara langit dan bumi tu. Lapangan tu dipenuhi oleh Allah Ta'ala dengan angin. Allah penuhkan dengan angin. Tetapi tak kala adalah ia mana? Angin tu. Jaga tu. Tak kala adalah ia angin. Jirim yang halus. Apa nama? Jirim yang latif. Jauh latif. Lembut halus. Lagi lembut jelipak. Lembut jelipak. Jelipak ni nak kata apa macam mana? Jelipak ni lembut suruh. Macam kita lah. Lembut lambai. Jelipak macam tu lah. Hitam melegam. Putih melepak. Ni lembut jelipak. Lagi tu. Dia bukan satu bahasa lain lah. Dia nak mengkuatkan lembut tu. Putih melepak. Lembut jelipak. Gitu. Yang duk tanya pula makna apa? Macam putih melepak. Melepak makna apa pula? Kalau kita faham lah. Putih melepak, putih seluruh. Kalau lembut jelipak, lembut. Lembut seluruh. Lagi lembut jelipak ia angin pada ketika kedatangan atas angin oleh jirim. Kalau jirim main dekat angin tu, jirim tak pecah.
Sebab dia jelipak. Kalau dia tu jenis macam jirim kasar macam ni, kalau cawan ni, kalau kita letak, pecah cawan tu. Sebab apa? Sebab angin tu keras. Tapi oleh kerana angin lembut, maka cawan tu dia boleh sepak. Tok dia terjemah sepak. Cawan tu dia boleh sepak angin. Angin tu pun bagi ruang kepada cawan untuk cawan duduk. Walaupun dua-dua tu sama-sama jirim. Cawan tu jirim yang kasih, jirim yang kasar, angin jirim yang latif, jirim yang lembut jelepak. Pada ketika kedatangan atas angin tu oleh jirim yang besar, yang keras, jahal latif, jahal kasih. Seperti ikan dalam air, ikan dalam air. Ikan dia boleh lari-lari dalam air. Kalau ikan tu dia macam selut, kalau angin tu dia macam selut, dia macam tanah, ikan nak lari mana? Tapi oleh kerana air tadi dia lembut jelipak, maka ikan boleh berlari-lari. Berenang dalam air tadi. Itu. Dan arti dan arti perkara-perkara yang mustahil. Ya, kalau kita reti bahasa Arab dan reti cara manhaj mutakalimin, kalau kita faham cara ulama mutakalimin, dia sebut mustahil, tak pun perkara tak pada. Mustahil itu kan perkara yang bersifat dengan tidak. Ma yattasifu bil istihalah, dia panggil mustahil. Tapi oleh kerana kita ni, kalimah mustahil ni dia bercampur. Kadang-kadang mustahil itu kena ke Arab, kadang-kadang mustahil itu kena kat terjemah. Istihalah Melayu terjemah mustahil. Mustahil tu Arab pun cakap juga mustahil. Mustahil lain, istihalah lain. Tapi kita mustahil tu mustahil, istihalah pun mustahil juga. Sebab tu dah Tok Syekh buh perkara juga, takut kita keliru. Tapi kalau kita reti tak buh perkara tak pada. Ni nak buat, ni nak tak ada mesti, kan mesti tu barang. Barang tu perkara. Dan arti perkara-perkara yang mustahil pada kenampakan akal itu barang yang sungguh tidaknya dan sungguh tidaknya, sungguh tidak dan sungguh mesti tidaknya. Tidak lawan bagi sungguh. Sungguh lawan dia tidak. Ada lawannya tiada. Tiada lawannya ada. Sungguh tidak. Kalau kita cawan pecah, cawan tu tak pecah. Cawan tu pecah tu tidak di cawan. Kemudian bila kita tengok memang tak pecah pun. Tu. Sungguh tidaknya. Tu. Sungguh tidak pecah. Tapi kalau cawan tu tak ada, kita panggil apa? Tiada. Kalau dia bila kita tengok memang tak ada sungguh. Sungguh tiadanya. Nampak tak? Sungguh bahasa-bahasa ni pahit. Bahasa-bahasa ni bunyi huduh, bunyi kampung, tapi dia sedap. Dia dalam bahasa-bahasa ni. Lain dengan kita dengar dengan kita tengok je tak. Dia bila kita tengok sungguh kita dengar sungguh. Laisal khabar kal ayan. Berita tu tak semacam mana tengok dengan mata. Arab berkata laisal khabar kal ayan. Berita tidak seperti tengok dengan mata. Bila tengok dengan mata, oh sungguh oi. Orang tanya kita. Baik. Kita sungguh tu tak tengok dengan mata.
Bila kita tengok, oh sungguh Adik abang tadi sungguh. Orang tanya dah. Adik abang tu sungguh. Kita tengok tak tahu lagi. Dia tengok sungguh ti. Dan arti perkara-perkara yang mustahil pada kenampakan akal itu barang yang sungguh tidaknya dan sungguh tidaknya, yang tiada tasawuf, artinya tak terupa dan tak terima dan tak tergambar bahasa kita. Tak tergambar pada seluruhan akal akan sungguh ada dirinya diri perkara mustahil itu, atau tu dan sungguh ada dirinya diri perkara mustahil itu. Apa maksud? Tak tasawuf pada akal adanya dan sungguhnya. Dengan makna tak mengaku hati dan tak membenarnya hati akan ada sungguh dan sungguh diri perkara-perkara yang mustahil itu. Tiada tasawuf pada akal akan sungguh ada dirinya dan sungguh ada dirinya perkara mustahil. Dengan makna tak mengaku hati dan tak membenarnya hati akan ada sungguh dan sungguh diri perkara-perkara yang mustahil itu. Bahkan tak ada dirinya diri pada mausuh. Pada mausuh tak ada. Dia bukan ada tempat tumpang. Dia macam pecah patah. Dia tak ada diri. Tapi dia ada mausuh dah. Mausuh pecah ialah cawan. Cawan hak yang pecah tu. Kalau kayu patah. Patah tu bukan ada. Tapi dia ada mausuh. Mausuh dari mana? Mausuh dia di kayu tu. Tapi benda mustahil ni dia tak ada mausuh. Sebab apa? Dia rekaan sahaja. Faham tak? Dia hanya rekaan. Bila kita payah macam ni, kalau kita faham, sedap. Dia baca jadi sedap. Seronok. Otak baru bergerak. Saya seronok duk baca. Sebab faham. Bila kita faham benda payah, dia seronok. Faham benda senang, nak seronok apa? Budak-budak boleh. Tak ada diri pada musuh. Hanya sabitnya, sungguhnya, musuh itu pada din. Orang yang mengiktikad itu pada takdir oleh nampak sungguh. Ni, benda mustahil ni, benda yang ada pada zihin, dia bukan ada pada betul. Zihin orang yang mengiktikad. Dia panggil zihin mukhtarik. Fi zihni al-mukhtarik. Pada zihin orang yang reka. Padahal pada zihin betul-betul pun dia tak ada. Cuma dia ada ketika pada zihin tu ketika si mukhtarik membayangkan, menggambarkan, merupakan. Itu maksud tadi tak terupa kan. Jadi perkara-perkara mustahil itu bahkan tak ada dirinya pada mausuh. Dia bukan ada mausuh. Mausuh tempat dia ingat. Dia nak ingatnya Nabi hanya reka-reka saja. Macam rumah tu, kita tengok rumah tu tak terbakar. Tapi tiba-tiba ada orang kata rumah tu terbakar. Terbakar tu, dia panggil mustahil. Reka-reka saja. Padahal terbakar tu, tak ada musuh pun. Mana musuh dah? Rumah tu kan musuh. Bila kata rumah tu tak terbakar, lalu kita kata terbakar tu mana ada dekat rumah? Dia tak ada musuh. Mana?
Duduk di hati orang yang berkata saja. Pada realiti tak ada pun. Gitu. Gitu mengaji taib. Dia mau mengaji sampai faham ni. Tapi bukan faham macam mana. Kena faham lebih ya. Nak tak apa nak faham lagi. Bolehlah ada cerita. Kena doa bagi faham lebih pada anak ni. Boleh anak tumpang. Tahap anak ilmu tak boleh tahu mana pun. Nak tumpang tak ada ni. Nak tumpang moral ni tak ada lah. Dengar tu bukan kata nak dapat ilmu. Nak marah je dah. Sampai tahap. Daripada kita duduk sangka baik dengan dia, jadi sangka buruk. Baik tak dengar. Saya sampai tahap tu. Tapi tu baca, malah dengar tak ni. Bila dengar tak ni apa? Biar betul tu ni. Jadi masalah kita sangka buruk tu pula, baik tak payah dengar. Nak tumpang tak ada lah. Daripada kita duduk sangka elok dekat dia, tiba-tiba, oh rupanya Tok Guru ni tak faham lagi. Banyak kita duduk dengar cerita tu. Kalau ni malah. Kita pun malah dia nak dengar buka malah. Kat ni pergi sangka buruk. Tak apa. Tak apa kata sangka buruk. Saya 1000 kan faham boleh. Oh tak dengar apa jatuh ni. Saya 1000 kan faham elok sangat. Dan sunguti baik. Hanya perkara mustahil ni sabit pada zihin. Tapi pada zihin pun zihin orang yang mengiktikadkan itu. Iktikad kata mustahil tu. Pada takdir oleh nampak sungguh dan sunguti takdaknya perkara mustahil dengan dikirakan sabit pada zihin oleh sungguh dan sunguti ada perkara yang wajib atas sabit perkara yang wajib. Dia bila kita nak kata mustahil, apabila kita mengisbatkan ada benda yang wajib. Macam kita kata apa? Mustahil itu tak ada di Tuhan. Kita kata mustahil tu, rekah-rekah buah namanya padahal tak ada pun. Kemudian kenapa kita kata mustahil? Apabila ada dalam hati kita bahawa Tuhan ni ada kudrat. Ada kudrat. Bila kita menyabitkan perkara yang wajib, maka kita akan menidakkan perkara yang mustahil. Sebab tu dia kata di sini, dikirakan sabit sungguh pada zihin oleh sungguh dan sunguti ada perkara yang wajib atas sabitnya perkara wajib. Ada ni sifat ma'ni. Sabit ni lain pada sifat ma'ni. Maka apabila sabit pada zihin oleh satu daripada dua yang berlawanan. Bila kita kata apa? Lemah dengan kudrat. Ada kat Tuhan. Mana boleh ada lemah kat Tuhan? Sebab Tuhan ada kudrat. Sabit yang wajib. Maka bila kita kata Tuhan tu ada kudrat, maka ternapilah lemah tadi. Sebab dua ni tak boleh berhimpun. Maka apabila sabit pada zihin oleh satu daripada dua yang berlawanan itu, mana? Ada dengan tak ada. Lemah dengan kudrat. Nasihat, tentu ketiadaan sabit lawannya lawan salah satu. Lawannya lawan satu daripada duanya tadi. Bila kita kata apa? Mustahil Tuhan lemah. Sebab bila kita menyabitkan Tuhan tu kudrat. Tuhan tu ada kudrat. Bila sabit salah satu, maka akan tenapi salah satu. Kerana kaedah, tiap-tiap dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun keduanya. Perkara yang berlawanan. Dan tidak boleh ternapi dan terangkat keduanya. Arab kata ad-diddan la yajtami'an wa la yaftariqan. Ad-diddani la yajtami'ani wa la yaftariqani. Dua yang berlawanan tak boleh berkumpul dan tak boleh berpisah. Tak boleh berkumpul, tak boleh pisah.
Jadi macam ada tak ada. Mana boleh? Tuhan ada pun ada, tak ada pun tak ada. Sebab ada dengan tak ada berlawanan. Ad-diddan la yajtami'an. Tak boleh kita kata pula Tuhan tu ada pun tak ada pun tak. Macam saya, gerak pun tak, diam pun tak. Gerak pun gerak, diam pun diam. Mana boleh? Ad-diddan la yajtami'an wa la yaftariqan. Dua perkara yang berlawanan tidak boleh berhimpun keduanya dan tidak boleh ternapi dan terangkat keduanya. Bahkan mesti sabit satu, salah satu. Macam saya. Tak diam, gerak. Tak gerak, diam. Mana boleh gerak pun gerak, diam pun diam. Tak gerak pun tak, diam pun tak. Mana boleh. Tidak boleh berhimpun keduanya dan tidak boleh ternapi dan terangkat keduanya. Bahkan mesti sabit satu dan tidak sabit satu lagi pada zihin. Tak sabit pada zihin dan pada nafsi amri pun tak ada. Pada diri pekerjaan, pada hakikat pun tak ada nafsi amri. Tu. Dia ada tak ada ni dikena faham. Ni pun saya pun masih dalam kajian. Masih baru nak buat. Ni pun banyak orang tak faham istilah ni. Wujud fil azhan. Wujud fi kharijil azhan. Wujud fi kharijil a'yan. Bukan reti tu. Saya sendiri pun tak apa nak reti lagi. Istilah-istilah tu. Dia si amrun iktibari ni dia ada dua. Intizai dan ikhtira'i. Amrun iktibari intizai ni bila kita mikir keluar nama dia. Macam pecah patah tu. Itu intizai. Benda iktibar nama bukan ada. Tapi dia ada sandaran dia. Kita kata pecah patah, dia ada cawan, dia ada kayu. Cuma pecah patah nak tunjuk tak boleh. Amrun iktibari intizai ni dia panggil apa dia? Ma lahu tahakkukun fi nafsi. Suatu yang tahakkuk pada dirinya. Ma lahu tahakkukun fi nafsi. Suatu yang tahakkuk yang sungguh pada dirinya. Dirinya ada tapi sungguh. Sama ada kita tasawuf pada zihin atau tidak, sungguh kita kata dia. Amrun iktibari ikhtira'i. Ini hak mustahil. Sifat-sifat mustahil dia panggil amrun iktibari ikhtira'i. Ikhtira' ni reka. Amrun iktibari ikhtira'i ni ma laisa lahu tahakkukun. Suatu yang tidak ada tahakkuk pada dirinya. Dirinya memang tak ada. Tak ada pada musuh. Macam kita ni kata. Tak ada musuh. Pada nafsi amri pun tak ada. Tu kata ada pada nafsi amri. Pada nafsi amri pun tak ada. Nafsi amri diri pekerjaan, hakikat. Ma laisa lahu tahakkukun fi nafsi. Dia tak takut pada diri. Hanya reka-reka. Macam pada gajah kepala 1000. Gajah kepala 1000 di Melaka. Sebut saja bukan ada. Gajah kepala 1000 tu, gajah sini pun tak ada. Dia tak ada tahakkuk dirinya. Dia ada pada zihin tu ketika duk kata gajah kepala 1000. Ketika tu ya, orang hak kata ya. Orang lain tak duk kata. Sebab hak kata tu dia reka-reka buh ya. Itu mana tak ada pada musuh. Macam kita kata rumah runtuh. Runtuh tu ambil iktibari. Kalau rumah tu runtuh sungguh, dia panggil amrun iktibari imtizai. Runtuh tu kan dapat tengok. Rumah yang runtuh. Runtuh tu mana dapat tengok. Amrun iktibari imtizai. Dia tahakkuk. Tahakkuk pada diri. Sungguh. Maknanya apa? Kalau rumah tu runtuh, kalau orang lain tak kata runtuh pun dia runtuh. Kita boleh tengok berselerak kayu jatuh tu.
Tapi kalau rumah tu tak runtuh, dikatakan runtuh. Maka runtuh tu amrun i'tibari ikhtira'i rekah. Jadi berlaku runtuh pada rumah yang tak runtuh tu hanya berlaku pada zihin hati orang yang berkata ya. Tapi orang lain yang tak berkata, dia tak nampak runtuh pun. Itu mana tak tahakuk pada diri. Dia hanya tahakuk pada zihin orang yang berkata. Tak tahakuk pada segala zihin orang yang lain. Tapi rumah yang runtuh, memang runtuh sungguh. Runtuh itu tahakuk dirinya. Tahakuk pada orang yang berkata dan tahakuk pada orang yang tak berkata. Tak berkata pun memang runtuh juga. Tapi kalau rumah tu tak runtuh, dikatakan runtuh. Runtuh tu berlaku pada orang yang berkata saja. Tapi pada zihin orang yang lain tidak. Jadi mustahil ni, dia sabit pada zihin orang yang berkata. Adapun amru itibari intiza'i ni, hal apa ni, dia sabit pada zihin. Itu mawjud fil azhan. Ada pada zihin. Azhan ni, segala zihin manusia. Walaupun kata tak kata dia wujud. Macam kayu patah. Ada. Dia ada mawjud fil azhan dia panggil. Tadi ni mawjud pada zihin. Amru itibari intiza'i mawjud pada zihin. Hal mawjud pada zihin. Sifat salbiah adamiah mawjud pada zihin. Tapi ada benda yang dia mawjud pada zihin, tapi tak mawjud pada kharijil azhan, luar pada zihin. Dia mawjud pada zihin, tapi tak mawjud pada kharijil azhan. Pada realiti ni, luar pada zihin dia tak ada pun. Dia kalau makni kharijil a'yan, luar mata kepala ni. Itu makni. Setiap yang mawjud pada kharijil a'yan, dia mawjud fi kharijil azhan dan mawjud pada zihin. Ada benda hanya pada zihin, di luar zihin tak ada. Ada benda tiap-tiap mawjud pada zihin, dia setiap mawjud pada luar zihin, dia mawjud pada zihin. Tiap-tiap yang mawjud pada kharijil a'yan, dia mawjud pada kharijil azhan dan fil azhan. Dia ada benda yang mawjud pada zihin tapi tak mawjud pada kharijil azhan. Mana? Macam benda-benda yang duduk di atas langit, benda kita tak tahu tu. Kita mengaku ada benda-benda atas langit tapi dia hanya pada luar zihin, tapi dalam zihin kita mengaku luar zihin kita tak dapat tengok. Kita tak pernah tahu. Itu kharijil azhan. Barang yang di atas fawqas samawat dan tahta al-aradin, di bawah 7 tala bumi. Tu kata ana pun masih dalam kajian lagi tu. Ni cerita sekali lalu begitu. Maknanya tak habis ilmu tauhid ni. Ana kena buat kajian sebab ana tak ada rujukan lah. Ana nak rujuk siapa je lah. Jadi kena buat kaji, kena buka kitab besar-besar. Kena ingat balik. Kena ingat hak tu duduk cerita. Kena kiah hak tu duduk cerita. Tu payah. Macam sifat salbiah. Sifat salbiah. Hal salbiah maknanya dia mawjud pada nafsil amri. Diri perkara dia ada. Diri perkara mana? Diri dia ada. Tapi tak nampak pun. Dia panggil mawjud fi nafsil amri. Adapun sifat musai, nafsi amri pun tak ada. Diri perkara dia tak ada. Dia hanya ada pada zihin, pada ketika bercakap. Tu. Itu nak bagi faham disebut tu fi nafsi amri, tidak ada mausuh tu. Tak sabit pada zihin dan nafsi amri. Nafsi amri apa dah? Kharijil azhan, luar pada zihin. Tak ada. Luar zihin tak ada. Dia luar zihin ni, tak semestinya kita boleh tengok. Macam pecah patah. Mewujud pada luar pada zihin. Mewujud pada zihin dan luar zihin. Tapi sifat makni kharijil a'yan, luar mata kepala. Tu. Tu kata kena faham ni.
Saya pun tak kaji ni, dah ni baru sampai kitab daripada Mesir. Kitab Syarah Bulaidi Al-Attar. Situ ada cerita. Ni baru nak tengok balik. Tak berani nak reka-reka, tak berani. Kena ada kitab. Lepas ni baru buat kajian. Lepas tu ni meletup pula. Pecah kepala pula. Orang hak mengaji pecah kepala pula. Kali hak kaji, hak mengajar, hak mengaji pecah kepala. Tapi dah ni masih dalam kajian. Masih kalau kereta ni masih duduk tak keluar lagi. Masih duduk proses buh enjin apa semua. Tu. Fil azham, fi kharijil azham, fil a'yan, fi nafsil amri. Nanti kita akan menjadi fil waqi'. Dan bermula misal bagi perkara-perkara yang mustahil pada kenampakan akal itu. Okey, apa misal perkara yang mustahil pada kenampakan akal? Seperti sunyi jirim. Jirim, dia ambil misal tadi dengan jirim lapang. Itu misal bagi makhluk lah. Jirim wajib ambil lapang. Tak terima akal, tak ambil lapang. Dia tak buat misal dengan Allah. Hak ni pula misal musia apa dia? Sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jirim tak ambil lapang. Jirim gerak pun tak atau tak ambil lapang, tapi jirim tu gerak pun tak, diam pun tak. Ini mustahil. Ini misal bagi perkara yang mustahil. Seperti sunyi jirim daripada tiap-tiap satu daripada gerak dan diam. Jirim tu diam pun tak, gerak pun tak. Dan dengan makna ada satu jirim tidak bersepakainya. Satu jirim itu tak bersepakainya, tak bersifat. Dengan gerak dan diam. Orang yang apa kita? Ada satu objek, dia gerak pun tak, diam pun tak. Tiada gerak dan diam sama sekali. Pada masa yang satu. Dia kalau gerak dan diam pada masa berlainan, tak apa. Pada masa yang satu. Gerak pun tak, diam pun tak. Gerak pun gerak, diam pun diam. Mana boleh pada masa yang satu. Dan seperti bersepakai jirim dengan keduanya. Keduanya mana? Gerak dan diam. Mana bersepakai? Jirim tu bersifat dengan gerak dan diam. Diam pun diam, gerak pun gerak. Sama sekali. Tak boleh juga pada satu masa. Maka tiap-tiap daripada keduanya bersepakai, tidak bersepakai dan bersepakai tu. Tidak bersepakai dengan gerak dan diam. Dan bersepakai dengan gerak dan diam. Keduanya itu mustahil pada kenampakan akal. Mustahil pada kenampakan akal, mana boleh. Dengan makna tak ada keduanya pada waqi'. Pada waqi' realiti. Pada kharijil a'yan pun tak ada. Dan pada nafsil amri. Pada realiti. Sama pada waqi' nafsil amri. Pada realiti tak ada. Realitinya tak ada berlaku benda. Satu objek. Sesuatu tokoh yang dia gerak pun gerak, diam pun diam, tak gerak pun tak gerak, tak diam pun tak diam. Bahkan nampak padanya pada suluhan akal. Bahkan nampak padanya pada suluhan akal. Tidak sungguh dan tidak sungguh-ti. Tak sungguh dan tak sungguh-ti. Hanya bahong. Bahong tu bohong lah. Bahong. Dia kalau bahong ni kuat lagi. Taukid dah. Belah baling, belah penang, bahong. Ini bohong. Dia apa bahong. Belah Kelantan bahong. Bahong. Tidak sungguh dan tidak sungguh-ti, hanya bahong. Bahong. Sengaja. Tu. Bahong sengaja. Ini bahong semata-mata. Habis. Jadi kesimpulannya, benda yang wajib ni perkara yang sungguh. Itu secara kesimpulan yang kita nak kata, wajib ni perkara yang sungguh.
dan sungguh ti. Jadi kita kata wajib ni perkara yang sungguh dan sungguh ti masuk perkara yang ada. Dan yang mustahil ni kita kena tahu apa? Perkara yang tidak dan tidak sungguh ti. Tidak ni lawan bagi sungguh. Bila kita kata wajib, perkara yang sungguh. Jadi mustahil perkara yang tidak lah. Tiap-tiap yang bersifat dengan ada, dia sungguh. Tiap-tiap yang bersifat dengan tiada, dia tidak. Jadi apa? Mustahil perkara yang tidak. Jadi barulah merangkumi. Takrif tadi baru tepat. Jamek. Sebab tu Tok Guru dia kata apa? Wajib ni apa dah? Wajib ni perkara hak sungguh ti. Perkara hak sungguh. Mustahil. Mustahil perkara hak dak. Dak tu kesimpulan daripada tidak. Mustahil perkara hak dak. Wajib perkara hak sungguh. Bunyi cakap tu huduh tapi tepat, betul-betul tepat. Tak ada siapa nak enjak dah. Kita ni bunyi sedap tapi kan longgar. Tapi pok ni cakap, Tok cakap bunyi longgar. Tapi kejap. Bunyi tak sedap tapi kejap. Mustahil perkara hak dak. Wajib perkara hak sungguh. Dia cakap rikah ya, tapi tak boleh nak goyang lah. Tu habis mustahil lah. Dan artinya mudah-mudahan tak ada nya dah. Nya nak kembali domain kat mana? Kan sebelum ni dan arti perkara yang wajib, dan arti perkara yang mustahil, dan arti perkara yang jaiz lah. Tengoklah sebelum. Tak ada nya nak kembali domain kat mana? Mudah-mudahan tak ada nya. La'alla sawab, isqat. Buangnya. Dan arti perkara-perkara yang jaiz. Apa dia jaiz? Perkara yang harus pada kenampakan akal itu. Harus ya pada kenampakan. Wajib pun tak, mustahil pun tak, harus. Pada kenampakan akal itu barang yang sungguh dirinya dan sungguh tinya barang tadi, dan tidak keduanya, tidak sungguh dan tidak sungguh ti. Jaga tu. Sifat yang wajib dia perkara yang sungguh dan sungguh ti. Hak mustahil perkara yang tidak dan tidak sungguh ti. Perkara yang harus senanglah, perkara yang sungguh ti dan perkara yang sungguh dan sungguh ti dan tidak sungguh dan tidak sungguh ti. Ni wajib perkara yang sungguh dan sungguh ti. Mustahil perkara yang tidak dan tidak sungguh ti. Jaiz perkara yang sungguh dan sungguh ti, dan perkara yang tidak dan tidak sungguh ti. Faham tu? Buatlah jadual tu. Wajib perkara yang sungguh dan sungguh ti. Mustahil perkara yang tidak sungguh ti. Jaiz perkara yang sungguh dan sungguh ti. Perkara yang tidak sungguh ti. Ada tu tak payah dah. Ada yang tiada. Sebab apa? Ada tu masuk dalam sungguh, tiada masuk dalam tidak. Comel dah tu. Boleh tulis lah. Buat rajah. Kesimpulan dia. Dia tak boleh buat misal dengan ada dengan tiada. Sebab ada tu benda yang ada sungguh. Tiada tu benda tiada sungguh. Macam cawan. Bila ada, dia punya ada. Bila hilang, tak ada. Orang panggil tiada. Bukan tidak, tiada. Tiada lagi tidak. Kalau kita buat misal dengan ada, dia hanya terbatas dengan benda yang ada. Kalau kita buat misal benda dengan tiada, terbatas benda yang tiada yang dia tu ada, kemudian tiada. Begitu juga benda yang haru. Benda yang haru ni bukan semua benda tu ada. Ada benda tu dia sungguh. Macam iman, sihat kita tu haru ya. Tapi dia ada tak ada. Yang ada tu kita. Jadi, kita katakan apa? Perkara yang haru, perkara yang sungguh dan sungguh ti dan tidak sungguh ti.
Ha. Dan erti perkara-perkara yang jaiz. Artinya jaiz. Jaiz itu bahasa Arab. Yang harus pada kenampakan akal. Itu. Sebab itulah wajib mesti harus ni. Orang dulu terjemah daripada wujud istilah jawaz. Sebab tu dia pergi terjemah yang harus. Ha. Kita nak pergi faham wajib tu wajib. Mustahil tu mustahil. Kita tak wajib tu ialah wujub. Mustahil tu ialah istihalah. Cuma wajib ni mustahil terjemahan. Tahu mana? Sebab orang dulu kata apa? Wajib mustahil harus. Harus tu terjemahan daripada jaiz. Ataupun jawaz. Jaiz artinya yang harus. Harus lain, yang harus lain. Harus tu hukum bagi yang harus. Mesti tu hukum bagi yang mesti. Pada kenampakan akal. Itu barang yang sungguh dirinya. Dan sungguh dirinya. Dan tidak keduanya apa dam? Tidak sungguh dan tidak sungguh dan tidak sungguh keduanya. Tidak keduanya, tidak sungguh dirinya dan tidak sungguh diri keduanya. Yang sah pada keseluruhan akal oleh sungguh adanya dan sungguh nyanya. Ha. Nyanya barang tadi, adanya barang dan sungguh barang itu. Dan sah pula ni juga padanya, pada akal, oleh tiada sungguh, nyanya barang tadi, jaiz tadi, dan tidak sungguh nyanya barang tadi ataupun yang harus atau jaiz tadi. Tapi dengan ketentuan harus ni, dengan ketentuan salah satu daripada ada dan tiada. Ketentuan apa maksud? Dia bila perkara yang harus tu bila dia ada, maka ada tu harus. Bila dia tiada tu pun harus juga. Contohnya ada gerak pada air laut. Air laut tu kan duduk bergerak je, diam tak kan? Bila dia salah satu dengan ketentuan, maka baru dia harus. Macam ayat laut. Ayat laut tu ketentuan bergerak. Kalau bukit, ketentuan diam. Tapi bila dia ketentuan bergerak, ketika ketentuan tu baru dia harus. Dan ketika ketentuan diam tu baru dia harus. Contoh ayat laut. Ayat laut tu kan duduk gerak je. Bila dia bergerak saja, maka dia harus. Apa harus? Dia boleh diam. Dan bukit pula, ketika dia tu duduk diam je, maka dia boleh bergerak. Ha, tu. Ayat laut tak wajib diam. Kalau wajib diam, kita ambil tak dalam timba, duduk gerak tu. Ayat laut tak wajib gerak. Sebab bila kita buat dalam timba, ayat laut tadi bergerak lagi, tak dah. Kalau wajib, duduk dalam timba pun duduk bergerak lagi. Duduk berombak lagi. Bukit tak wajib diam. Kalau dia wajib diam, kita pahat, batu tu tak pecah bergolek. Kita beruazah tolak, tak gerak-gerak. Sebab apa? Dia wajib diam. Kita bom kan dia berdebum. Tak pecah bukit tadi. Sebab dia wajib diam. Dah. Dia bila dia bergerak, maka harus. Bila dia diam, maka harus. Tapi menerima gerak dan diam tu wajib. Tapi menerima gerak dan diam. Bukan tentu. Menerima saja. Boleh gerak, boleh diam. Macam saya ni. Wajib gerak, wajib diam. Wajib menerima gerak dan diam. Bila saya diam, tak gerak. Bila saya gerak, tak diam. Wajib. Tapi bila saya diam, tentu. Maka ketika diam tu harus. Sebab apa? Ni saya bergerak. Ketika bergerak, saya harus. Ni saya diam. Itu. Itulah mengaji tauhid. Tapi bukan duk payah je, duk agak payah. Mengaji begini elok-elok, insya-Allah.
dengan ketentuan baik. Dan sah pula padanya pada akal oleh tiada sungguhnya barang dan tidak sungguh tinya barang. Dengan ketentuan salah satu daripadanya, ada dan tiada. Jadi apabila tetap tentu ada, maka ada itu harus. Dan apabila tentu tiada, maka tiada itu harus. Dan adapun salah satu daripadanya, daripada gerak dan diam, daripada ada dan tiada, dengan tidak ketentuan, tak tentu, cuma boleh menerima salah satu, maka iaitu salah satu tu wajib pada kenampakan akal bagi Allah Ta'ala, dengan makna bahawasa Allah Ta'ala mesti bersepakat dengan yang mana-mana daripada satu daripada dua perkara itu dengan tidak ketentuan. Ni macam Allah Ta'ala tu harus saja mengada dan meniadakan kita. Bila Allah mengadakan kita, maka mengada itu harus. Bila Allah Ta'ala mentiadakan kita, maka mentiadakan kita tu harus. Tapi bila ketika Tuhan belum mengadakan kita, maka wajib Tuhan tu mengada dan mentiadakan kita. Lepas tu dia beri takluk suluhi qadim. Patut padan sedia kala. Sebab bila Allah dia tak mau bagi dia tak mengadakan saya, maka dia tak mengada orang ni. Bila dia mengadakan saya, maka dia tak mentiadakan. Dia mesti wajib salah satu. Tapi bila dia mengadakan, maka harus. Bila dia mentiadakan, harus. Itu juga gerak diam saya ni. Saya ni boleh menerima gerak dan diam. Itu wajib. Sebab bila saya ada, mesti gerak atau diam. Mesti diam atau gerak. Tapi bila saya ni tentu diam, menerima diam, maka ketika diam itu harus. Dan ketika saya gerak, maka ketika gerak itu harus. Tapi menerima gerak dan diam wajib. Tapi bila dah terima, bila dah tentu terima, maka ketika itu harus. Dan tak terima kedua-duanya, mustahil. Terima. Tak terima kedua-duanya, mustahil pula. Tak terima kedua-duanya. Dia gerak pula, diam pula. Tu jadi payah no. Jatuh tak sedap. Baik. Dan adapun salah suatu daripada yang ada dan tak ada, dengan tidak ketentuan, maka iaitu wajib pada kenampakan akal bagi Allah. Allah ni pada kenampakan akal dia mesti mengadakan sesuatu atau tiada mengadakan. Itu wajib. Sebab sifat dia macam tu. Kalau dia tak mengadakan, maka dia tak mengadakan. Dia dua ya. Sama ada dia mengada atau mentiada. Jadi salah satu tu wajib bagi Allah. Wajib dia buat salah satu. Wajib bukan makna paksaan. Kalau siapa ada paksa Tuhan. Tapi secara akalnya mesti ya. Mesti salah satu dia buat. Anak kita yang ke-10, Tuhan tak buat. Kalau orang tu anak ada 5. Kalau anak dia ada 10, tu Tuhan buat. Dia dua tu ya, buat tak buat tu ya. Tapi bila ketika dia jadikan anak tu 10, bukan wajib. Anak tu boleh jadi 11. Boleh jadi 9. Dia bagi mati. Itu dia. Dengan makna bahawasa Allah Ta'ala mesti bersepakainya, bersifatnya Allah dengan yang mana-mana daripada satu, daripada dua perkara itu. Mana ada dan tiada. Mengadakan dan meniada. Dengan tidak ketentuan. Kerana tidak nampak pada seluruh akal oleh bersepakat Allah Ta'ala dengan membuat dan tidak membuat. Tuhan ni membuat benda, tak membuat benda.
Bila Tuhan tinggal buat, maka tak membuat orang bagi. Bila Tuhan tinggal tidak membuat, maka membuat. Dengan membuat dan tidak membuat. Sama sekali pada satu masa. Atau dengan ketiadaan keduanya. Apa mana? Membuat pun tidak, tidak membuat pun tidak. Mana boleh? Kerana yang pertama tu apa dia? Membuat dan tidak membuat. Dia buat dan dia tak buat. Ada padanya pada yang pertama berhimpun dua yang berlawanan. Mana? Buat pun buat, tak buat pun tak buat. Dan yang kedua, apa mana? Membuat pun tidak, tidak membuat pun tidak. Hak tadi, buat pun buat, tidak membuat pun tidak membuat. Atau dengan ketiadaan keduanya. Mana? Membuat pun tidak, tidak membuat pun tidak. Maka keduanya, ya, terangkat keduanya. Maka keduanya mustahil. Mustahil kedua-duanya. Terangkat ni apa mana? Buat pun tidak, tidak membuat pun tidak. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Gerak pun gerak, diam pun diam. Itu. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Macam mana? Gerak pun gerak, diam pun diam. Gerak pun tidak, diam pun tidak. Sudah. Itu maksud dah. Habis. Dan bermula misal bagi yang jaiz pada kenampakan akal itu. Seperti gerak jirim dan diamnya jirim. Gerak jirim dan jirim itu harus dengan salah satu di keduanya lah. Salah satu tu apa dia? Sama ada dia gerak ataupun dia diam. Sama ada dia diam ataupun dia gerak. Itu harus bagi dia. Seperti gerak jirim dan diamnya. Dengan salah satu di keduanya. Dengan tentulah. Dengan tentu ni apa mana? Kalau dia diam, maka harus. Kalau dia gerak, maka harus. Tapi menerima gerak dan diam tanpa tentu tu wajib. Adapun dengan tidak tentu, dengan salah satu daripada keduanya. Mana? Gerak dan diam. Maka iaitu tidak tentu tu wajib pada kenampakan akal bagi jirim. Tu. Dengan makna bahawasa ada jirim, mesti bersepakainya jirim dengan yang mana-mana daripada satu, daripada gerak dan diam. Mesti. Kalau sebut jirim, mesti. Bahkan jirim tu bergerak bersepakai dengan mana-mana tu, itu sifat nak bersiah dia. Dengan tidak tentu. Kerana tak nampak pada seluruhan akal bahawa ada satu jirim. Ada satu jirim bersepakainya satu jirim itu dengan keduanya. Gerak penggerak, diam pun diam. Atau tidak bersepakainya hanya dengan keduanya. Tak bersepakainya hanya jirim dengan keduanya. Gerak dan diam. Mana? Gerak pun tidak, diam pun tidak. Sama sekali. Pada satu masa. Tak boleh dimakai. Dan dengan sebab tak boleh nampak pada suluan akal akan perkara-perkara yang wajib. Dan dengan sebab tak boleh nampak pada suluan akal akan perkara-perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz. Melainkan dengan menilik pada dalil. Tak nampak ni nampak pada akal lain. Bukan nampak pada mata, nampak pada akal. Banyak orang dia tak nampak. Banyak orang dia tak nampak pada akal. Pada mata memang tak nampak. Pada akal pun tak nampak. Orang yang nampak Allah pada akal ni, dia ada dalil. Dan dengan
dan dengan sebab tak boleh nampak pada sun akal akan perkara-perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz, melainkan dengan menilik pada dalil dan merenung-renung padanya pada dalil yang menunjuk atas mesti sungguh dan sungguh perkara-perkara yang wajib dan mesti sungguh tidak dan sungguh tidak. Sungguh tidak dan sungguh tidak. Perkara-perkara yang mustahil. Bahkan tetap dan cerap bohongnya nyanya perkara mustahil tadi. Dan boleh sungguh dan tidaknya pada perkara-perkara yang harum. Jadi dia nak buat dalil kat sini. Maka menyatalah musannif dengan sebab itulah menyatakan musannif akan wajib belajar dalil. Sebab kalau tak belajar dalil tak nampak dengan mata hati. Dia tak nampak dengan akal. Kata ada Tuhan. Sebab apa? Nak cerita tak boleh. Akal nak cerita tak boleh kalau dia kata Tuhan ada. Mana dalil? Tak tahu. Itu orang punya tak nampak pada akal. Habis dah kita hukum akal. Okey. Menyata musannif akan wajib belajar dalil dengan katanya musannif. Apa kata dia? Ini paridah. Wajib pula. Wajib pula. Dengan pula dengan mana juga. Yang ini seperti mana wajib pada syarak barang yang lalu. Mengetahui hukum akal. Wajib pula dengan makna juga pada syarak dengan jalan paksa. Atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Sebagai wujub aini. Wajib ain. Ain ni tentu seorang-seorang. Individu. Ain ni individu ini. Wajib ke atas tiap-tiap individu. Sebagai wujub aini. Artinya, wujub aini. Kan ya tu ya nisbah, ya bangsa. Artinya wajib yang dibangsa kepada diri tiap-tiap orang, setiap individu. Dengan makna mesti hendak melepaskan. Dengan makna mesti. Hendak ni untuk melepaskan tuntut Allah Ta'ala. Suruh belajar. Dan mengetahui itu. Kena belajar dan mengaji. Tiap-tiap orang dengan sendiri. Dia mengajinya sendiri bukan makna dia pakai guru dia. Dia kalau manyat mati, tak wajib dengan sendiri. Bila orang lain buat, cukuplah. Tapi fardu ain ni wajib dengan sendiri. Dia kena mengaji. Semua orang kampung kena mengaji. Tapi kalau fardu kifayah, seorang buat, kita dah tak payah. Dengan makna mesti, hendak melepaskan tuntut Allah, suruh belajar dan mengetahui, kena belajar dan mengaji tiap-tiap orang dengan sendiri hingga tahu dan reti dan tidak boleh dan tidak memadai orang lain tahu. Fardu kifayah orang lain tahu tak apa dah. Seperti tahu dalil tafsili dan mampu berhujah pada orang yang mendatangkan syubhat. Itu dia fardu kifayah setiap negeri kena ada seorang yang alim. Kalau tak ada orang alim macam tu, berdasar habis satu negeri. Hak tu serah kat Tok Guru. Dia peranan mufti tu, itu asal peranan mufti. Tapi lah ni mufti pun tak kerti tauhid ke? Maaf. Dia peranan mufti ni, dia melepaskan, selain dia berfatwa, dia melepaskan fardu kifayah. Kalau bab tauhid ni, dia kena ada setiap satu negeri orang yang boleh mendatangkan dalil tafsili dan menolakkan syubah, kekeliruan yang didatang oleh musuh Islam. Dia mampu menjawab segala bantahan dan hujah-hujah daripada orang kafir. Hak ni dalam satu negeri ada seorang tak parah, maka dilantiklah mufti.
Dia inilah yang membawa, yang menanggung fardu kifayah. Tapi sekarang ada mufti yang menentang sifat 20 pada. Itu jadi masalah. Mufti dia reti pekoh saja. Pada mufti ni dia menanggung selain fardu ain, dia menanggung fardu kifayah. Fardu ain dia menanggung atas diri dia. Fardu kifayah dia menanggung atas orang lain. Dia tanggung hak orang lain. Tu. Tapi kita lah ni tok guru lain, mufti lain. Tok guru nak duduk tempat mufti tak boleh. Mufti nak duduk tempat tok guru tak boleh. Lebih kurang nampak. Jadi macam tu lah. Dunia dah ni payah. Tok guru payah kan nak duduk dalam. Tok guru nak duduk tempat mufti lain payah juga. Dah ni macam-macam masalah berlaku. Dia menggunakan macam-macam lah. Banyak benda-benda yang kena pakai benda-benda yang tak sesuai dengan tok guru. Komputer lah, apalah dengan bahagian kedoktoran lah, bahagian-bahagian, jadi payah. Sebab dunia dia jadi macam tu. Ini kan masalah COVID ni, lagi payah tok guru nak mikir. Menyata musanif akan wajib belajar dalil. Dengan katanya musanif, wajib pula dengan mana juga atas tiap-tiap mukallaf sebagai wujub aini. Kita berhenti kat situ. Stesen dialog dah. Wajib pula. Itu. Kira banyak dah kita baca. Kita bukan nak khatam tapi alhamdulillah lah. Kita boleh baca banyak tu. Saya pun tak ada sembunyi-sembunyi. Cuma kita tak cakap panjang je. Tapi cerita tu dah memang dah patut dah. Tak ada bersorak-sorak dah. Jadi berhenti dekat wajib pula. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok. Kalau tak ada apa hal, kita akan sambung lagi. Ini sekadar tu dulu. Ada silap salah, maaf banyak-banyak. Dan mudah-mudahan kita doa pada Allah SWT telah bagi kita kesihatan yang baik insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Allah. Rabbana atina. Alhamdulillah. Tak sembang ni Pak. Masih Ustaz. Okey. Nak tanya soalan kah? Nak tanya soalan lepas belajar kah ataupun nanti hujung nanti?